أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Azza wa Jalla, sekali lagi kita dapat bertemu untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam surah Al-Ankabut, yang mana pada seri yang lalu kita dah bincang ayat yang ke-6, iaitu firman Allah, wa man jahada fa innama yujahilu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Sesiapa yang berjuang menegakkan Islam, maka sesungguhnya dia hanyalah berjuang untuk kebaikan dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, Allah tidak berhajat sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Kita telah bincang ayat yang ke-6 ni pada seri yang lalu, yang mana menegaskan bahawa sesiapa berjihad, siapa yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dia dalam arti kata yang lain, dia sebenarnya berjihad untuk memartabatkan dirinya sendiri di akhirat kelak. Kerana antara cara yang perlu diambil oleh seorang mukmin bagi mencapai cita-cita hidupnya yang tertinggi ialah dengan berjihad, kerana Allah meletakkan jihad sebagai prasyarat bagi mendapatkan kejayaan. Jadi maknanya kejayaan atau kegagalan seorang hamba Allah Ta'ala dalam kehidupan mereka semasa dunia maupun di akhirat sedikit pun tidak menaikkan atau menurunkan martabat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berjihad sebagai prasyarat kejayaan semata-mata untuk kepentingan manusia itu sendiri, kebaikan. Maka dengan sebab itu kita perlu melaksanakan jihad di dalam kehidupan kita. Jihadlah arti kata bersungguh-sungguh untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, itu ayat yang ke-6 sudah kita bincangkan pada seri yang lalu. Pada kali ini insya-Allah tuan-tuan, kita nak sambung pada ayat yang ke-7, iaitu firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wa 'amilus salihat lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan orang yang beriman serta beramal saleh, sesungguhnya kata Allah, kami akan hapuskan daripada mereka kesalahan-kesalahan mereka, dan kami akan membalas apa yang mereka telah kerjakan dengan sebaik-baik balasan. Di sini Allah Ta'ala menerangkan secara terperinci akan balasan orang yang taat kepada Allah. Maknanya siapa beriman pada Allah dan Rasulnya dengan keimanan yang sebenar-benarnya, walaupun semasa mereka menerima ujian daripada Allah, walaupun disakiti oleh orang kufar, tapi mereka tetap tidak meninggalkan agama, mengerjakan amalan yang baik, amalan saleh, amalan yang wajib dilaksanakan, haram ditinggalkan. Di samping itu mereka berbakti kepada masyarakat dengan memberi pertolongan kepada orang susah yang berhajat kepada bantuan, dan juga mereka membantu seorang mukmin, membantu di antara satu sama lain. Maka Allah Ta'ala akan memberi kebaikan kepada mereka, akan menghapuskan segala kesalahan yang telah mereka lakukan sebelum ini, dan memaafkan mereka kerana mereka sudah bertaubat kepada Allah Ta'ala dan mereka itu beramal saleh kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini juga tuan-tuan, dinyatakan dalam Tafsir Al-Maraghi menyatakan, sebenarnya bagi orang beriman pada Allah dan Rasulnya ini, mereka diuji dengan pelbagai bentuk kezaliman daripada golongan musyrikin. Namun begitu mereka tetap mengerjakan amal soleh. Mereka tetap melaksanakan amal soleh seumpama mengerjakan segala kewajipan yang diperintahkan oleh Allah, menolong orang yang memerlukan pertolongan. Maka daripada situ sudah tentu Allah akan menghapuskan segala dosa mereka yang lalu, ketika mana mereka berada dalam keadaan musyrik dulu, sebelum menganut Islam dulu. Dan sudah pasti Allah akan menganugerahkan kepada mereka setiap kebaikan dengan pahala yang lebih baik daripada kebaikan yang telah mereka lakukan. Mana setiap balasan baik itu akan dilipat gandakan
berganda-ganda, 10 kali ganda, bahkan sampai 700 kali ganda. Berbeza dengan amalan jahat. Amalan jahat ni yang mereka lakukan dibalas timpal dengan kejahatan yang telah mereka lakukan, satu dengan satu. Itu betapa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, tuan-tuan. Bahkan orang buat jahat ni, kalau mereka nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu atau kama qala, mereka yang bertaubat daripada dosa seolah-olah tidak melakukan dosa. Maknanya Allah Ta'ala membuka ruang yang sangat luas untuk mengampunkan dosa. Begitu juga orang telah melakukan syirik pada Allah, kalau mereka bertaubat, maka buang syirik tersebut, mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla, akan diampunkan, dimaafkan segala dosa yang mereka lakukan. Bahkan orang yang beramal saleh ini akan dilipat gandakan amalan mereka dengan berlipat-lipat kali ganda. Banyak. Bahkan sekurang-kurangnya dapat 10 kali ganda. Setiap amalan saleh itu dapat 10 kali ganda. Seumpama kita baca Quran, man qara harfan min kitabillah falul hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Kata Nabi, siapa yang baca satu huruf dari Quran, dia akan dapat pahala yang digandakan 10 kali ganda. Bahkan ada yang Allah gandakan 700. Seumpama disebut dalam surah Al-Baqarah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala menyatakan bandingan orang yang melakukan kebaikan, yang infak di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seumpama sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai itu ada 700 biji. Maknanya digandakan 700 kali ganda. Satu kebaikan dilakukan 700 kali ganda. Ada yang digandakan dalam keadaan yang tak tahu banyak mana. Hanya Allah Ta'ala mengetahui. Seumpamanya lah hadis Nabi, hadis Qudsi, Allah berfirman, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu bagiku dan aku yang akan memberi ganjaran. Yang selayaknya, makna yang sepatutnya, makna tak tahu banyak mana. Betapa besarnya ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang yang beramal saleh. Jadi makna di situ, tuan-tuan yang dirahmati Allah, betapa ruang orang beramal saleh, beriman dan amal saleh ini, dia akan mendapat ganjaran yang berlipat kali ganda. Dan firman Allah Taala dalam surah An-Nisa, surah yang keempat dalam Quran ayat 40, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menzalimi seseorang sekalipun sebesar zarrah, mithqala zarrah, sebesar biji atom, sebesar biji sawi, sebesar mana, walaupun sekecil mana pun, Allah Ta'ala tidak memberi kezaliman, tidak menganiayai seseorang. Dan kalaulah amal yang sebesar zarrah itu amal kebaikan, nescaya Allah akan menggandakannya. Dia akan memberikan daripada sisinya pahala yang amat-amat besar. Sebaliknya, kezaliman Allah Ta'ala tidak akan buat. Sebaliknya, kalau orang melakukan kebaikan, maka yang dia hanya dapat daripada gandaan pahala yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebanyak-banyaknya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam tafsir Al-Azhar menyatakan kepada kita, ketika mana mengulas tentang ayat yang ayat ketujuh ini, iaitu bila Allah Ta'ala sebut tentang ayat yang ketujuh, iaitu Allah Ta'ala menyatakan, walladzina amanu wa 'amilus salihat, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh. Iman, akidah, yang merupakan sesuatu perkara yang mencorakkan kehidupan seseorang. Walladzina amanu wa 'amilus salihat, dan juga beramal saleh. Iman dan amal saleh tak dapat dipisahkan, tuan-tuan. Itu satu perkara yang kita perlu ambil perhatian. Kalau orang dia tak beramal saleh, maknanya masalahlah iman tu. Sebab iman itu dia dengan sendirinya akan menimbulkan amal yang saleh, sebab dia beriman pada Allah. Orang tak beramal saleh sebab apa? Sebab dia tak beriman. Sebab itu dia tak ada keyakinan atau keinginan untuk melakukan amal saleh, sebab dia tak beriman. Kalau dia beriman, dia akan melakukan amal saleh. Amal saleh ataupun amal yang baik. Jadi tuan-tuan, kerana keimanan itu daripada dalaman, dia akan menghubung kebaikan di luaran dengan perbuatan, ya, hati akan dihubungkan dengan perbuatan, amalan, perkataan sebagainya. Maka dengan sebab itu kita kata orang yang beriman dia akan tentu beramal saleh. Walladzina amanu wa 'amilus salihat lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim. Allah Taala akan hapuskan daripada mereka segala kejahatan-kejahatan mereka. Walanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun, dan Allah Taala akan bukan sekadar hapus kejahatan, Allah Taala akan menggandakan kebaikan yang mereka lakukan itu dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Tuan-tuan, dalam ayat ini ditegaskan Allah
Allah menegaskan bahawa iman dan amal soleh dapat menghapuskan dosa. Dan untuk faham maksud ayat ni, kita kena tengok balik ayat sebelum ini, ayat yang keempat. Ayat keempat Allah Ta'ala sebut, Allah bagi ingat bahawa salahlah sangkaan orang yang menganggap Allah akan membiarkan sahaja seseorang untuk melakukan kejahatan, macam seolah-olah Allah tak tahu. Salah. Sama sekali apa yang mereka lakukan, sama ada buruk walau kecil sekalipun, tidak lepas daripada pengetahuan Allah. Maka dengan sebab itu hendaklah menjauhi dengan sesungguhnya perbuatan yang jahat. Dan kalau terlanjur sekalipun melakukan kejahatan, cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Taala menyatakan sesungguhnya Allah Taala suka, Allah sayang kepada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ayat kelima, Allah menegaskan bahawa sesiapa yang ada pengharapan, siapa nak yarju liqa rabbih, nak mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kerinduan untuk bertemu dengan Allah, maka segala yang dijanjikan oleh Allah itu merupakan satu perkara yang pasti. Yang pasti. Maknanya mereka nak bertemu dengan Allah, nak mendapat pembalasan, Allah Ta'ala akan memberi pembalasan tersebut. Dan ayat yang ke-6 ditegaskan sekali lagi bahawa man jahada, siapa yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa man jahada fa innama yujahidu nafsih, siapa yang berjihad ya Allah Ta'ala, bekerja keras, bersungguh-sungguh dan sebagainya, maka jihad itu adalah untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Dan sekarang ni dah ayat 7 tuan-tuan, ayat 7 diberikan lagi satu ketegasan yang lebih mantap, yang lebih luas, bahawa sesungguhnya sesiapa yang beriman dengan bersungguh-sungguh dan iman itu disusuli pula dengan amalan saleh, meskipun ada dosa selama ini, maka dosa itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang lama diberi keampunan dan dosa yang baru tidak akan dilakukan kerana sudah beriman dan amal soleh. Maknanya di situ orang yang walaupun sebelum ini telah melakukan dosa, bila dia beriman, dia akan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosanya yang telah lalu. Kemudian pula bila dia beriman pula, dia akan meningkatkan amal soleh, maka amal soleh itu akan menjadi satu aset kepada dia. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kebaikan akan berlipat kali ganda akan diperoleh oleh orang tersebut. Dan juga ayat 7 surah Al-Ankabut ini juga kalau kita dapat lihat ada persamaan dengan ayat 84 yang mana dalam surah Al-Qasas yang menyatakan kalaulah kita buat baik, diberi pahala yang lebih baik daripada amalan yang dikerjakan. Kalau kita buat jahat, dosanya hanyalah seimbang dengan kejahatan yang dibuat. Maknanya di situ betapa rahmat Allah Ta'ala sangat-sangat luas, iaitu siapa yang buat baik, mana Allah Ta'ala akan menggandakan kebaikan itu, pahalanya berlipat kali ganda. Tapi buat jahat, malah satu jahat itulah dikira. Jadi di situ rahmat Allah Ta'ala sangat berlimpah ruah. Maka dengan sebab itu kita dengar dalam sabda hadis Nabi SAW, hadis wa Imam At-Tirmizi, kata Nabi, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Nabi, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah walau di mana saja kamu berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan jahat dengan perbuatan yang baik. Maknanya cara nak menghapuskan perbuatan yang jahat, dosa-dosa, ialah dengan kita memperbanyakkan amalan saleh, yang mana amalan saleh itu akan dapat menghapuskan amalan jahat yang dilakukan sebelum ini. Jadi di situ para ulama juga menyatakan maksud dia adalah dosa-dosa kecil yang kita buat. Maka bila mana kita memperbanyakkan amalan saleh itu dia akan dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita lakukan selama ini. Sebaliknya dosa-dosa besar, dia tidak ada jalan lain melainkan kena bertaubat, taubatan nasuha, taubat sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di hujung hadis Nabi kata, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, iaitu berbudilah, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi di sini dalam hadis ini juga mengingatkan kepada kita tentang betapa pentingnya untuk kita beriman dan beramal saleh, yang mana amal saleh itu akan mendapat pengampunan dosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, sama-sama kita renung, sama-sama kita hayati bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kekayaan dan kasih sayang Allah Taala. Maknanya kalau buat salah, Allah bagi satu dosa aja. Tapi kalau buat perbuatan yang baik, Allah bagi pahala 10 kali ganda, bahkan sampai 700 kali ganda, bahkan lebih daripada itu lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran yang lebih daripada itu mengikut kehendak daripada Allah Azza wa Jalla. Maka
Kalau kita lihat di sini betapa agungnya Allah, betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ orang buat jahat itu dapat dihapuskan dengan amal-amal soleh yang dilakukan. Jadi di situlah menggalakkan kepada kita tuan-tuan untuk tidak berlengah lagi, untuk memastikan bahawa kita termasuk dalam kalangan orang yang beriman dan beramal soleh, yang mana kita insya-Allah akan dapat pengampunan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membanyakkan amal soleh, amal yang baik. Macam mana kita nak beramal ni? Ni kena ada ilmu lah. Sebab al-ilmu imam al-amal. Ilmu itu pemimpin kepada amalan. Macam mana nak beramal kalau tidak ilmu? Bahkan mungkin melakukan amalan dengan cara tidak tepat kalau tidak berdasarkan kepada ilmu. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, sama-samalah kita berusaha untuk memastikan kita benar-benar beriman dan beramal soleh. InsyaAllah ini akan mendatang kebaikan kepada kita, terutama ketika mana kita dipertemukan dengan Allah, pertemukan dengan Allah untuk mendapat syurga di sisi Allah Azza wa Jalla. Banyak lagi yang akan kita bincangkan, tapi masa tak mengizinkan. Jadi sekadar itu dulu untuk kali ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.